Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami, wabil islami dina, dan juga kami ridha Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan juga kami ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul kami. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pada malam ini, harta yang dibelanjakan. Saya mulakan tazkirah pada malam ini dengan memetik firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha', sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni di kalangan hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, apa sahaja yang kamu dermakan, apa sahaja yang kamu infakkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya. Dan Allah Ta'ala sebut wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa di antara kamu yang harta pewarisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Nabi tanya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka para sahabat pun menjawab, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada di kalangan kami ini, tidak ada di antara kami ini, melainkan hartanya itu lebih ia kasihi, lebih ia cintai daripada harta pewarisnya. Karena harta pewarisnya itu bukan miliknya, dia akan berikan kepada waris. Of course dia akan suka harta yang ada pada dia, harta yang dimiliki oleh dia. Dan Nabi kata, harta kamu itu
adalah apa yang telah engkau dahulukan, sedangkan harta pewarismu itu adalah apa yang engkau tangguhkan. Tentu sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, pertama sekali, kecintaan kepada harta benda dunia. Kecintaan kepada harta benda dunia ini adalah fitrah yang ada dalam diri manusia. Semua suka harta, semua nak kaya, semua suka duit, suka harta. Sebab apa? Sebab ini adalah fitrah yang ada kepada manusia. Tapi bagaimana kita nak menggunakan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ke arah melakukan kebaikan, ke arah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu hadis Nabi kata, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi kata, sungguh telah beruntunglah orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepadanya. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bila Allah taala sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang kamu belanjakan, apa sahaja yang kamu dermakan, yang kamu infakkan, Allah taala akan menggantikannya kepada kamu. Kalau dalam sifir matematik, kalau kita ada RM50, kita beli barang RM40, kita sudah berkurangan 40 dah habis, bagi RM10. Tapi dalam bab sedekah, Nabi kata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Harta satu orang hamba itu tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Lagi bagi, Allah Ta'ala akan tambah, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Kadang kita bagi RM10, Allah Ta'ala balas, tiba-tiba kita dapat RM1. Tak padan dengan hak kita bagi sikit tu dengan balasan hak Tuhan bagi. Bagi RM50, Allah Ta'ala gandakan lagi. Lagi kita memberi, lagi kita suka derma dan infak, Allah Ta'ala akan bagi, Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Sebab itu sifat dermawan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bila menceritakan kepada kita tentang manusia yang paling pemurah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bi khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata Abdullah bin Abbas. Nabi adalah manusia yang paling pemurah, dan pemurah Nabi makin menjadi-jadi bila datangnya bulan Ramadan. Bila Abdullah bin Abbas menceritakan sifat dermawan itu, Abdullah bin Abbas tak sebut sahabat-sahabat yang lain yang kaya, yang jutawan, seperti Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat-sahabat yang kaya. Tapi bila sebut dermawan, pemurah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak manusia, orang yang paling pemurah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan, ada satu orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta beberapa ekor kambing. Dia minta beberapa ekor kambing. Nabi bagi. Bila Nabi bagi, tuan-tuan sekalian, dia balik kampung dia, dia bagi tahu kepada orang kampung, ya qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqah. Wahai kaumku, masuklah Islam, kerana sesungguhnya Muhammad ini dia telah memberi satu pemberian yang dia tidak takut miskin.
Nabi bagi, pemberian yang Nabi bagi tadi, Nabi tak bimbang, takut jatuh miskin, takut jadi susah. Kita bagi-bagi juga, hal lebih kalau banyak sikit ketak tangan-tangan nak bagi banyak, tuan-tuan sekalian. Takut miskin, faqah ataupun faqr, miskin ataupun faqir. Nabi bagi. Bagaimana akhlak Nabi SAW itu sendiri menyebabkan orang masuk Islam. Nabi tak cakap apa, Nabi cuma bagi. Dengan akhlak Nabi tadi, pemurah Nabi tadi, hamba Allah ni balik kampung, suruh orang kampung dia masuk Islam. Jatuh cinta dengan akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, kita kalau orang bukan Islam, tengok kita agak-agak tertarik nak masuk Islam. Dengan ada yang tak puasa. Tadi saya lalu dekat Masjid India, orang Melayu kita 3 orang minum teh tarik, tuan-tuan sekalian. Kalau nak minum juga, pilah sembunyi sikit. Dia duduk bawah kemah tu, minum teh tarik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu orang Melayu Islam. Macam mana kalau orang bukan Islam tengok? Orang Islam sendiri tak puasa, sedangkan Islam itu indah, cantik dah agama ni yang Nabi bawa, tapi kita bagi jadi tak elok. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi kata, tidaklah satu orang hamba itu memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada 2 malaikat yang akan turun. Malaikat ni akan berdoa kepada dia, Nabi kata. Ni doa malaikat. Malaikat ni akan turun pada waktu pagi. Salah satunya dia akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Berikanlah orang yang suka sedekah ini bagi gantian yang lebih baik. Dan satu lagi malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ataupun musnahkanlah harta si baki ini. Ini doa malaikat. Jadi siapa yang buat baik, suka sedekah, malaikat akan doa. Dan sedekah, infak ini, tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu sikap. Satu orang kalau jenis suka derma sedekah, sikit pun dia akan bagi sebab sikap dia suka memberi. Tapi kalau satu orang kaya macam mana sekalipun, kalau tak ada sikap suka memberi, duit banyak pun dia tak akan infak. Sebab apa? Sikap dia tak suka memberi. Jadi orang yang ada sifat pemurah, tak banyak dia bagi, tapi sikit itu tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, tentu sekalian, kita diajar untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Apa yang kita dapat, apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Orang sedekah dekat kita RM10, kita kata, kena kot bagi RM10, kita syukur walaupun sikit. Sama macam kita beri kepada orang lain, sama ada orang tu menerima ataupun kita yang memberi. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apakah harta kita yang sebenar, tuan-tuan? Harta kita yang sebenar adalah harta yang kita simpan untuk akhirat. Itulah harta kita yang sebenar.
Hak atas dunia belum tentu. Kalau kita guna untuk akhirat, kita simpan untuk akhirat, dan manfaatnya akan kembali semula kepada kita. Itulah harta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan sekalian, di dalam kita utamakan akhirat berbanding dunia, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Taala kata, dan carilah apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu akan kebahagiaan hari akhirat, pun dalam masa yang sama wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bahagian kamu daripada dunia. Kewajipan kita ada dua. Kewajipan kita pada Allah, nikmat, rezeki, harta yang Allah Ta'ala bagi, kita gunakan ke arah melakukan kebaikan, melakukan ketaatan pada Allah sebagai tanda syukur kita pada Allah. Dan di sana ada tanggungjawab untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kewajipan yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita tunaikan. Maka jangan lupa habuan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada dunia. Cari akhirat. Tapi hak dunia yang Allah Ta'ala halalkan, boleh makan, boleh minum, kenapa kita tak makan, kenapa kita tak minum? Cuma waktu bulan puasa, siang hari tak boleh makan minum lah. Puasa yang sempurna bukan sekadar kita dapat menahan diri daripada makan dan minum. Tuan-tuan, siapakah orang yang sepatutnya gembira bila tibanya 1 Syawal? Orang yang sempurna puasa dia, menyempurnakan puasa tadi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh agama. Dia jaga adab, syarat-syarat apa semua ni. Puasa dia tadi sempurna ialah. Bukan sekadar menahan diri makan minum, mulut jaga tak mengumpat orang, tak fitnah orang bulan Ramadan. Mata jaga, telinga jaga, puasa. Jadi orang yang sepatutnya seronok gembira. Sebab tu Nabi sebut, orang yang berpuasa dia akan memperoleh 2 kegembiraan. Disaimi farhatani. Orang yang puasa dia akan memperolehi 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrih, gembira ketika waktu berbuka. Dan yang kedua iaitulah gembira waktu bertemu, wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira seronok ketika dia dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, secara semula jadinya manusia ini dia suka kepada makanan dan minuman. Sebab itu dalam syurga, antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni syurga, dia dapat makan dan dapat minum. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, diamilah kamu dalam syurga bersama dengan isteri kamu Hawa, dan makanlah apa saja yang kamu inginkan. Apa yang ada dalam syurga makan. Nak ceritanya nikmat makan dan minum adalah salah satu nikmat yang akan diperolehi oleh ahli syurga. Nanti ada orang main tanya pula, Ustaz, dalam syurga ada buah durian? Jenis kaki durian, dia tanya buah durian pula. Kita katakan apa sahaja yang kita inginkan, yang kita nak makan, semuanya ada dalam syurga. Tu baru syurga. Kalau apa yang kita nak tak ada tu, tak sempurna lagi. Tapi semua yang kita nak, apa yang kita inginkan ada, dapat. Itu syurga. Ustaz, dalam syurga esok boleh kenal kami Pak Syim lagi tak? Contoh dia tanya. Jumpa dalam syurga. Semua ada, tuan-tuan. Kita pun lama-lama tak jumpa. Ni sekejap lagi kita habis terawih, makan, ada moreh. Kalau sekadar makan buka puasa, ada moreh. Subhanallah.
Lama tak jumpa kawan, jom pergi jumpa kat mana, makan, minum, tak minum, makan, tak makan, minum. Sebab memang manusia suka makan dan minum. Dan orang yang paling seronok juga, bila masuk satu Syawal, dia sempurna puasa, dia penuh ni. Ni dah puasa tak habis, takbir raya duduk depan sekali. Kita kata, haji tu puasa pun tak habis, duduk semangat takbir raya pula, puasa tak habis. Contoh satu. Yang kedua, Nabi kata wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua iaitulah gembira ketika mana dapat bertemu dengan Allah. Hadis ini menunjukkan pada kita bahawa satu bukti dalil penghuni syurga esok dapat tengok Tuhan. Tuan-tuan, kita masuk dalam syurga esok, selain daripada nikmat dalam masuk syurga tu, nikmat dah. Dalam syurga setiap hari nikmat, seronok, makan, sedap apa semua. Kita kata, tak cemuih kau Ustaz. Kita jangan buat perbandingan dengan atas dunia ni. Hari-hari duk makan menu yang sama, beritahu kat bini, kira hari buat lauk lain pula, cemuih Kita nak makan western pun, western tuan-tuan. Cemuih sebab apa? Cemuih. Nah, syurga tak cemuih. Makin seronok, makin nikmat, dapat redha Allah, dan kemuncak segala nikmat dari syurga, manusia dapat tengok Tuhan. Nabi kita innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kamu akan lihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan. Kita akan tengok Tuhan esok dari syurga. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi balik pada tajuk kita tadi, bagaimana harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita nak uruskan. Itu terletak kepada kebijaksanaan pemilik dia itu sendiri. Macam mana kita nak guna. Dengan sebab harta, satu orang boleh masuk syurga. Dengan sebab harta juga, satu orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca dalam Quran, diceritakan bahawa Qarun, harta karun, kita nak panggil harta karun tu Qarun, Arab sebut Qarun. Kita kata jumpa harta karun belakang rumah kat Pokok Asam, main mana jumpa harta karun kat BBS ni. Qarun duduk tempat Arab pun tak ada pasal main sini. Tapi nak cerita harta tu, Qarun ni kaya. Bayangkan tuan-tuan sekalian, harta dia terlalu banyak sehingga kunci simpanan, kunci bagi tempat simpanan hartanya itu, Quran ceritakan kepada kita, terpaksa dipikul dengan sejumlah laki-laki yang berbadan sasa. Kita kata sadu orang ini tuan-tuan. Bawa kunci saja, jangan cerita harta lagi, kunci saja. Bila Quran kata wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Quran kata kami telah anugerahkan kepadanya, yakni kepada Qarun, perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah laki-laki yang kuat. Maksud ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, terasa berat oleh mereka yang memikul kunci harta karun tadi. Kenapa? Kerana banyak kunci menunjukkan di sana banyaknya harta. Kalau kunci pun banyak dah macam tu tuan-tuan sekalian, harta tak payah cerita lah, kaya. Tapi bagaimana kesudahan Qarun yang kita sebut tadi, dengan harta juga satu orang akan dibinasakan, boleh masuk dalam api neraka. Qarun ditenggelamkan, dia bersama dengan harta benda dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belanjalah harta yang kita miliki ke jalan yang baik, dengan cara kita menunaikan kewajipan, seperti kita memberi nafkah kepada keluarga kita, membayar zakat. Ini yang tak bayar zakat, fitrah jangan lupa. Dan juga ditambah pula dengan perkara-perkara sunat, seperti sedekah. Sedekah itu sunat. Dan menggunakan harta tersebut dalam kegunaan dakwah,
dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, kerana semuanya itu kita akan memperoleh pahalanya di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan janji Allah bila Allah Taala sebut tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu dermakan, yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan, Allah Taala akan memberi gantiannya kepada kamu. Wa huwa khairur raziqin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik yang memberi rezeki kepada kita. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan sebanyak tazkirah yang ringkas ini ada kebaikan dan manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.